يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, kita berjumpa lagi tuan-tuan hari Sabtu hari ini. Alhamdulillah hari cuti. Di Kedah pun dicuti, di kebanyakan negeri pun cuti. Nampaknya berita tentang COVID semakin baik dan mungkin dalam 2-3 hari ini sudah mencecahlah 900
90% daripada penduduk negara ini yang sudah pun disuntik, dan kita harap selepas itu tuan-tuan dan puan kelonggaran akan diberi kepada rentasan negeri, merentas negeri, dan kita harapkan tuan-tuan menggunakan sepenuhnya dengan sebaik-baiknya. Tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk kepada diri atau yang tidak buruk kepada keluarga, dan kepada tidak memberikan kesan yang negatif kepada yang diziarah dan yang menziarah. Jadi tuan-tuan, sebab itu SOP ini kita kena tengok. Alhamdulillah, mau tak mau kena tengoklah. Pasang mask kita dan sebagainya, penjarakan sosial, dan pada masa yang sama cuci tangan, bersihkan tangan, tuan-tuan dengan sanitizekan tangan kita dan sebagainya. Inilah yang perlu dilakukan. InsyaAllah kalau semuanya dapat mengikut SOP yang telah ditetapkan tuan-tuan dan puan satu dunia, SOP ini hampir-hampir sama tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Maka tentang kita dapat mengekanglah kemarahan virus COVID-19 ini, insyaAllah. Jadi pagi ini tuan-tuan dan puan kita bersiaran. Hari Sabtu, hari Ahad ni nanti saya akan bagi notifikasi. Kalau misalnya sebenarnya saya patutnya ada kuliah subuh ni tuan-tuan dan puan di sebuah masjid di Bandar Tun Sin On namanya, di Kuala Lumpur ini. Tapi oleh kerana saya terikat dengan program pagi ini, jadi saya tidak dapat menaikkan permohonan daripada masjid tersebut. Apapun tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang akan datang ni dalam minggu-minggu yang berikutnya, tuan-tuan dan puan, hari Sabtu, hari Ahad ni biasanya ada satu hari Ahad kita diundang untuk memberikan kuliah secara live, in person, live, physical, di masjid dan surau yang sudah pun dibuka, tuan-tuan. Sebab itu oleh kerana masjid dan surau sudah dibuka, maka teman-teman ahli-ahli panel, terutamanya waktu malam, tuan-tuan, 9.15 malam yang kita sudah bersiaran hampir 2 tahun itu, kita tangguhkan sebentar waktu kerana mereka yang terlibat, ustazah, para asatizah kita, dan begitu juga dengan doktor, profesor dan sebagainya yang menyertai kita sudah terlibat dalam program-program di masjid dan surau. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tangguhkan yang di malam hari itu, kita tangguhkan insyaAllah. Tapi yang pagi ini makin berterusan hanya di hujung minggu ini. Hari Sabtu, hari Ahad ini mungkin akan terlibat dengan kuliah-kuliah subuh dan kuliah maghrib di masjid, di surau, di madrasah yang saya terlibat secara langsung, dan kemungkinan kita akan buat live daripada masjid, daripada surau tersebut insyaAllah. Tapi pagi ini kita bersiaran insyaAllah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Datuk? Sahabat-sahabat semua. Ada bunyi-bunyi loceng pula Ustazah tu. Ada bunyi loceng. Oh, Keting. Okey. So pagi ni Ustazah, saya baru saja buat pengumuman tadi, alhamdulillah. Kita dapat dibenarkan merentas negeri yang terpisah, ibu dan ayah, suami dan isteri dapat berjumpa setelah hampir 2 tahun kita terpisah. Dan rasanya dalam 2-3 hari ini sudah 90% lah agaknya vaccination telah dilakukan kepada rakyat Malaysia. Nombor 2, saya bagi tahu oleh kerana masjid dan surau sudah dibuka untuk, saya tak tahu di Kedah, tapi kalau di wilayah dan di Selangor ni sudah dibuka. Maknanya kuliah. Dah buka dah, Datuk. Dah bunyi dah kuliah subuh. Kuliah subuh. Ada dengar, alhamdulillah. Pagi ni patutnya saya pun ada kuliah subuh di Bandar Tun Sin On, tapi saya mengatakan saya sudah terlibat dengan ini, maka pagi ini terus bersiaran secara live ini, tuan-tuan. Tetapi yang akan datang hari Sabtu, hari Ahad, kemungkinan besar tuan-tuan, hari Sabtu, hari Ahad, saya akan bersiaran terus live daripada masjid, surau, madrasah, di mana saya diminta dijemput untuk memberikan kuliah, sama ada kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya, insyaAllah. Jadi Ustazah, pagi ni apa Ustazah agak-agaknya Ustazah? InsyaAllah. Untuk pagi ni kita berkongsi Saya mula terus Datuk. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi apa khabar semua? Datuk semoga semua sihat insya-Allah. Alhamdulillah, mendengar berita COVID-19 tu ada berkurang ada tapi berkurang.
Dan Alhamdulillah sebenarnya 2-3 hari ni Umi pun duk dengar lah kuliah subuh dekat ada surau terdekat. Masjid jauh sikit dah surau yang dekat ni. Alhamdulillah sentiasa ada sebelum ni. Kita dah lama sunyi daripada mendengar kuliah-kuliah subuh daripada ustaz-ustaz. Alhamdulillah pakai mikrofon. And pada awal dulu azan pun kita tak boleh dengar tak ada orang pergi. Kemudian tu bermula azan sikit. Alhamdulillah kita doakan. Jadi apa yang Umi fahamkan berkenaan dengan COVID-19 ni, Datuk, kalau silap tolong betulkan, COVID akan ada. Maksudnya dalam 2-3 tahun, mungkin menjangkau 5-6 tahun, COVID akan ada bersama kita. Jadi seolah-olah kita kena belajar hidup bersama COVID. Pakai mask, kurangkan pergaulan, jaga SOP dan insya-Allah benda tu sebenarnya mengajar kita untuk hidup dalam berperaturan. So pagi ni dalam masih lagi dalam kependidikan insya-Allah kita sedang mengajar sebenarnya diri kita dan anak-anak kita untuk ada satu Umi nak menyebut berkenaan dengan pendidikan Al-Quran, pendidikan Al-Quran. Jadi mohon izin Datuk, saya nak nasyid sikit pagi dulu Datuk. Sila. Oh, nak sangatlah dengar tu. Luar telinga sikit. Biasanya Umi nasyid dengan anak-anak lagu ni, tapi pagi ni anak-anak duduk kat luar. So kita nasyid seorang-seorang lah insya-Allah. Berkenaan dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Khalidu bil Qurani huwa imanuna ala hidayatillahi amitna. Khalidu bil Qurani huwa imanuna ala hidayatillahi amitna. Kalamu rabbina hidayatuna atahu Jibrilu ala rasulina. Kalamu rabbina hidayatuna atahu Jibrilu ala rasulina. Kalamu rabbina على نور المصطفى. كلام ربنا على نور المصطفى. كلام ربنا على نور المصطفى. Macam itulah insya-Allah. Kita intro kan. Sudah. Pagi-pagi ni boleh sampai suara, boleh tinggi macam tu. Hebatlah Ustazah, hebatlah. Allah. Kali tu semput dah saya. Semput sikit dah ni. Allah. Okay. Maksud nasyid yang Umi nyanyi tadi tu, dia kata kekalkan Al-Quran sebagai imam kita. Moga kita mati di dalam petunjuknya. Dia kata diberikan Jibril kepada Rasul kita, insya-Allah kata-kata kalam Allah tu ialah cahaya yang menjadi panduan untuk hidup kita insya-Allah. Jadi bila Al-Quran tu menyinari hidup kita, bulan ni adalah hari ni 2 Rabiul Awal Datuk, menama bulan kenabian. Bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita nak sambut nanti Maulid Rasul. Yang mana Rasulullah meninggalkan kepada kita 2 perkara. Pertama, ditinggalkan Al-Quran. Yang kedua, ditinggalkan sunnah. Sunnah ialah ajaran-ajaran Nabi SAW yang patut kita ikut tanpa syak. Tapi Quran yang pertama, di mana kita menjadikan Al-Quran itu sebagai kehidupan kita. Ini nak bacakan satu mafhum kepada satu hadis yang mana dia menceritakan tentang bagaimana kita dengan Al-Quran. Daripada Abdul Malik Al-Ash'ari, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana bersuci merupakan setengah daripada iman. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan, bacaan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Solat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau menyanggahmu. Jadi di sini jelas menunjukkan bahawa Quran kat rumah kita tu sama ada menjadi pembela kita atau pendakwa kita. Jadi sebelum ini bagi tahu tip bagaimana kita nak ajak anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, ini nak cerita betapa masyarakat kita sekarang ini menjadikan Al-Quran tu kadang-kadang Datuk sebagai satu hiasan sahaja. Banyak ada 10 macam-macam jenis Al-Quran yang kita ada, tapi jarang kita pegang, jarang kita sentuh dan kita jadikan Al-Quran sebagai kekasih kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-Baqarah yang bermaksud
Alkitab la raiba fihi, kitab yang tidak ada keraguan padanya, memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Di mana Al-Quran tu sangat penting untuk kita jadikan ia penyelesaian kepada masalah kita. Orang kata kalau ada masalah, rujuk Quran. Kalau kita seresah, cari Al-Quran. Kalau kita rasa macam depressed atau stres dengan PDPR ke apa-apa saja yang berlaku sekarang ni, kita cari Al-Quran. Sebab Al-Quran ini kata menjadikan Al-Quran ni seolah-olah benda yang berdegup sekali dengan jantung kita kalau boleh. InsyaAllah. Jadi Al-Quran ni turun, kata apa Al-Quran ni turun untuk memberi nur kepada kita. Kalau kita menjadikan Al-Quran tu sebagai dipanggil boleh membezakan antara orang yang al-haq wal batil, menunjukkan ia adalah petunjuk kepada manusia, insya-Allah. Ada yang kata kalau sekiranya kita nak mencintai Al-Quran ini, kita harus mencintai apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Quran? Kalau orang tanyalah, pernah satu ketika tanya Quran, kalau orang yang tak apa nak percaya Quran, kata Quran ada apa? Semua dalam Quran ke? Masak nasi goreng pagi ada dalam Quran ke? Itu soalan-soalan selalu orang tanya. Kalau orang-orang yang etis, dia tanya, ada ke? Saya selalu jawab macam ni, Datuk. Ada, semua dalam Quran. Apa yang dalam Quran ada? Fas'alu ahla dzikru in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang tahu. Dalam Quran dah sebut. Kalau kita tak tahu, tanyalah dalam Quran. Fas'alu ahla dzikri. Allah sebut yang benda-benda hak baru ni, tanyalah benda yang baru, barulah kita dapat tahu. InsyaAllah. Jadi semua dalam Quran merangkumi kehidupan kita, ibadah, muamalah, hatta yang sekecil-kecil isu pun ada dibincangkan dalam Al-Quran. Sebab itulah kita ni dalam Al-Quran ada banyak kategori manusia. Ada 4. Dalam Quran ni ada 4, Datuk. Yang pertama ialah orang yang membaca Al-Quran. Dia baca je Al-Quran tanpa dia melihat sama ada Quran tu perlu dibaca dengan tajwid ataupun tidak. Yang ni ramai. Baca tanpa dia belajar tajwid. Jadi kalau untuk sahabat-sahabat Umi sampai sekarang, Umi masih lagi belajar talaki dengan ustaz untuk membetulkan Al-Quran. Kita baca, kita rasa kita betul kan? Sebenarnya banyak lagi yang kita salah, sebutan-sebutan makhraj itu. Betul, sampai kita mati, kena belajar lagi bagaimana cara membaca Al-Quran dengan cara yang terbaik. Itu golongan yang pertama dia baca. Pertama yang baca, yang kedua dalam konteks membaca lagi, dia membaca dan cuba membaca dengan tajwid. Baik. Golongan yang kedua ialah golongan yang membaca Al-Quran dengan tafsir. Maksudnya dia beli tafsir Quran, kalau dia faham Arab sekalipun, kalau dia tak beli tafsir Quran, dia tak tahu makna Al-Quran yang sebenarnya. Jadi dia baca dengan tafsir sekali. Yang ketiga ialah golongan yang mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran sebut, dia amalkan. Contoh dalam Al-Quran dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dan kata, ya orang-orang yang beriman, kenapa kamu kata tapi kamu tak buat? Di mana sekarang ni ramai Datuk, mungkin antara pemimpin kita pun ataupun ibu ayah sekalipun, kita cakap tapi dia tak buat. Macam orang dalam patah Melayu kata apa? Tak serupa fikir. Itu yang ketiga lah. Maksudnya kita mengamal dan menghayati Al-Quran. Golongan yang keempat dengan Al-Quran, golongan yang paling hebat yang masa sekarang ni sebenarnya Umi pun tak mampu nak buat, iaitu golongan yang menghafal Al-Quran. Dia boleh hafal 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, sampai hafal Al-Hafizah hafal 30 juzuk. Dalam sudut ni masih lagi kita cita-cita menjadikan anak kita yang mencintai Al-Quran, insya-Allah. Itu intronya Datuk. Umi serah balik pada Datuk lah sebelum sampai para penonton yang hormati sekalian, kami dalam keluarga ni Ustazah, setiap minggu Ustazah, keluarga besar kita ni, keluarga Hasan Ali, ada anak 7 orang, menantu pun 6 orang, dari temannya 13, cucu ada 14. Setiap hari Jumaat malam Sabtu, setiap minggu kita ada halaqah Al-Quran. Maknanya dalam 1 jam gitulah, 1 jam 15 minit kita baca Al-Quran. Setiap orang kena baca setengah muka. Adalah kita punya pembahagian dia. Yang baca setengah muka, kita bagi minggu ni orang ni baca ni, baca ni. Minggu depan sambung lagi. Satu orang baca setengah muka.
Lepas tu adalah pembutalan-pembutalan sebab di antara kita ni ada yang hafaz Al-Quran ya. Jadi Masya Allah. dibetulkan akan bacaan. Selain daripada itu, selepas itu kita cerita tentang keluarga kita lah. Dalam seminggu dia perkembangan dia. Perkembangan. Sebab keluarga kita ni bertabur ya. Ada yang di Kedah, ada yang di Jeddah. Yang di Jeddah dah masuk tahun ke-12 dah anak saya di Jeddah kan ya. Jadi dah bertabur-tabur macam tu, dia boleh disatukan. Dengan teknologi sekarang ni Ustazah, internet ni, kita boleh satukan balik. Kalau tidak, kita nak pergi Jeddah ni, macam mana kita nak pergi dengan belanja dan sebagainya. Anak yang di Johor, anak yang di Kedah, anak yang macam-macam tempat dia. Macam anak-anak ada 8 orang kan, jadi bertaburan. Jadi sebab itu penyatunya, dan penyatunya adalah Al-Quran. Dan saya sebut kepada anak-anak saya malam tadi, kita dah lama dah buat ni setiap minggu ni. Saya rasa kalau misalnya, saya kata anak-anak, kalau anak-anak dan semuanya, menantu-menantu ni, umur macam saya, keadaan macam saya ni, dengan isteri sekali, dengan mak, dengan dipanggil ayah dengan mak, ada perasaan macam saya, dengar bacaan tadi tu, berasa terhiburnya, menangis dalam, kau tak menangis luar pun menangis dalam. Terhibur pasal apa? Masya Allah, anak cucu boleh baca Al-Quran dengan baik. Masya Allah tuan-tuan, ini satu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tengok cucu anak saya, menantu saya yang di Jeddah tu, saya puji dia. Baca dengan bagus, dengan anak cucu yang di Jeddah, perempuan ni baca dengan bagus, Masya Allah. Dan yang di sini pun rata-ratanya, Ustazah, rata-ratanya. Kalau saya tinggalkan dunia ni, artinya anak saya, cucu saya boleh baca Al-Quran lah Ustazah. Jadi saya bagi tahu juga anak saya, macam mana kalau misalnya ayah malam ni, katakanlah kita ada halaqah Quran macam ini, yang ini tak boleh baca, yang ini merangkak, yang ini tak boleh baca, yang ini kata pas pada orang lain, yang ini dia buat tangan macam ni tak boleh baca. Apa kita rasa? Itu kita rasa. Tapi Allah apa Nabi rasa? Apa Allah kata nanti terhadap kita? Jadi inilah tuan-tuan dan puan yang Ustazah nak letakkan kepada kita kepentingan. Saya tambah ni nak kepentingan Al-Quran itu. Ustazah nak ajar kita cara, macam mana caranya supaya kita cinta kepada Al-Quran, dekat kepada Al-Quran. Isi hati kita ni, nafas kita ni, jantung kita mengepam ni, kita pam ayat-ayat Al-Quran, perkataan-perkataan Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, tanda-tanda Al-Quran. Jadi inilah tuan-tuan yang menyebabkan kita hidup. Kalau tak ada Al-Quran ni, nama hidup tapi tidak hidup sebenarnya tuan-tuan. Bila jiwa tidak hidup, sebenarnya dunia ni tidak hidup bagi kita. Ustazah, jadi tentang apa ni Ustazah, tentang yang kita nak mulakan. Dalam perbincangan awal ni Ustazah, ini bagus ni. Tuan-tuan dan puan, pendidikan Al-Quran ni Masya Allah tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan ada yang mengatakan ini dah banyak kali dengar. Betul banyak kali dengar. Tapi buat ke tak buat. Betul kita dah dengar. Tapi ada tak realization, ada tak keinsapan, nanti timbul tak keinsapan, tidak keinsapan. Ada dah kita dengar. Rasa tak kerugian besar? Rugi meniaga, misalnya ada orang terjun tingkap, terjun bangunan pasal rugi meniaga. Tapi macam mana rugi tidak boleh baca Al-Quran tadi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustazah, kita introductionkan lagi Ustazah Ustazah dah bagi tahu tentang Al-Quran ni apa dan sebagainya. Sekarang ni tentang pendidikan Al-Quran. Apa arti pendidikan Al-Quran itu Ustazah? Silakan. InsyaAllah. Umi nak fokus kepada macam mana cara kita nak buat supaya anak kita juga suka Al-Quran. Ada orang kata kan, mak dia, ayah dia baca Quran tapi anak tak baca Quran. Pagi ni kita bagi. InsyaAllah kalau sempat kita bacakan 8 lebih kurang. Mencari tadi ada 8 tip macam mana kita nak membuatkan anak kita mencintai Al-Quran. Baik, tip yang pertama. Yang pertama, mesti labudda fihi. Tak boleh tidak, ibu dan ayah mesti rajin baca Quran. Anak daripada kecil macam kita bagi tahu dari sudut psikologinya, kalau mak buat apa, dia ikut. Ayah buat apa, dia ikut. Tapi kalau mak dengan ayah jauh daripada Al-Quran. Macam ada pernah student Umi bagi tahu, dia kata, Umi kita tengok bila Umi cek bacaan kan sebagai guru pendidikan Islam, Umi akan bawa anak-anak ni, masa dululah boleh offline tu, kita akan bawa turun ke surau, seorang-seorang mai jumpa Umi, kita nak cek bacaan Quran. Tu datanglah seorang budak, seorang pelajar perempuan, cek bacaan tak boleh baca. Merangkak-rangkak dia baca, sedangkan dia dah tingkatan 3. Umi tanyalah bila khatam Quran. Dia dulu dah keluar air mata dah. Allahumma salli ala Muhammad. So bila kita tanya lagi, mak ayah baca Quran kat rumah? Nangis lagi. Lepas tu kemudian tersambung lagi lah, sembahyang tak? Nangis lagi. Nampak? So anak-anak ini dia lihat mak ayah dia. Bila anak tu merangkak, ada signal yang menunjukkan mak ayah juga sebenarnya tidak membaca Al-Quran di rumah. Macam Datuk katalah, kalau Al-Quran itu tidak menjadi nur jantung kekuatan kita dalam rumah,
rumah tu berterabur, rumah tu tak akan jadi harum biru. Sebab tu kita tak jadikan Quran sebagai nur dalam dalam rumah kita. Bagaimana nak membentuk baiti jannati kalau dalam tu terasa neraka, panas rumah yang tak baca Quran ni, tuan-tuan perempuan kena baca Quran. Jadi untuk membuatkan anak kita suka membaca Al-Quran, kita bacalah. Kita baca dulu, kita tengok, dan masa kita baca, ada setengah mak bapak, dia ambil Quran, dia baca dalam bilik sebab dia malu baca Al-Quran, dia tak sedap. Dan dia tak sedap baca Quran, macam Datuk kan betul-betul sedap baca Quran. Malu, mak ni malu, dia baca Quran dia sembunyi-sembunyi dengan anak dia. Dia takut anak dia dengar, dia tak reti dan tak hafal. Tak lancar baca Quran. Ini salah. Mak kena belajar, ayah kena belajar lagi. Kalau cantik lagi, apa yang berapa setengah sekarang, orang panggil guru Quran datang ke rumah. Jangan segan dengan anak-anak kita. Tak apa, dia kata mak pun belajar, ayah pun belajar. Panggil, wajibkan anak-anak kita datang sekali untuk belajar dengan kita. Belajar dengan Al-Quran. Belajar macam mana kita lafaz lahjah Arab itu kena ada dalam Al-Quran. Begitu baca sedap ni insya-Allah. Umi pun masih lagi belajar. Anak-anak pun bila salah kita tegur dia. Ni ra ni salah sebut, ha ni salah sebut. Ha pedas dengan ha tak pedas kan. Jadi bila anak kita baca kita seronok. Macam Datuk tadi lah. Alhamdulillah. Saya memang daripada dululah idolanya Datuk dari sudut pendidikan anak-anak dengan Al-Quran. Kita tahu mana orang kata tak tunggu mak ayah jadi ustazah sebenarnya. Sebab Al-Quran ni dia nak masuk syurga ni bukan syarat jadi ustaz-ustazah. So nak syarat untuk mendidik anak-anak kita mencintai Quran, rajin solat, membentuk yang kata ni, bukan tunggu mak bapak ada pendidikan agama. Sebab kita semua, agama itu wajib ada dalam diri kita. Jadi, kenalah baca Quran di luar. Apa yang Umi buat dulu ialah kami akan pergi baca, Umi akan masa awal-awal anak kecil-kecil dulu, kami akan baca berdua. Maksudnya dia tengok kan, dia kecil-kecil umur 2-3 tahun. Dia tengok mak ayah dia baca Quran. So kita latih baca Quran, hafal. Sekarang ni anak-anak kami yang kecil tu, anak daripada madu saya tu, Afaf, kita dah mula tak ilatang, baca dia. So bila tengok umur 2 tahun dah boleh dah, Alhamdulillah. Beberapa surah dia dah hafal. Bila tiap kali dia datang rumah ni, okey, tanyalah apa dah hafal surah ni? Mari kita baca sama-sama. Maksudnya bila dia nampak kerajinan dia akan terbentuk daripada kerajinan mak ayah. Jadi pagi ni Umi menyeru kepada diri Umi sendiri dan juga sahabat-sahabat, pada pagi ni jom kita baca Quran. Jom kita baca Quran. Lazimkan baca Quran, tak apa. Salah pun tak apa. Kita belajar, dia cari tok guru dan teruskan usaha untuk mengimarahkan rumah kita dengan Al-Quran. Ingat Nabi tinggalkan kita Quran ni. Sedih Nabi kalau dia rasa bahawa kat rumah umat dia tu tak ada Quran. Tak ada Quran, tak dibacakan Quran. Allahumma salli. Pernah orang pergi ada satu cerita lah, sahabat saya dia cari Allahumma salli, ini kisah, dia cari Quran lah nak baca tu. Yasin tak ada. Kitab kecil Yasin tak ada kat rumah, subhanallah. Semalam Jumaat dia baca apa tak tahu kat hafal dia Allahu a'lam. So kena ada kat rumah, kena ada. Macam Umi beli stok Yasin banyak simpanan kita anak-anak nak baca. Macam Datuk buat halaqah Quran Datuk pada Jumaat malam. Kami buat ni bukan keluarga ni masih lagi kecil. So kami keluarga Tok Bilal Ali. Keluarga kami dekat Terengganu, Jumaat malam tadilah ada bacaan Yasin sama-sama, berkumpullah lebih kurang ramai adik-beradik dalam tu, ada cucu mi pun ada dalam tu sekali, boleh kita tengoklah baca Yasin sama-sama, kemudian kita jemput salah seorang bagi tazkirah, kemudian jemput buat persembahan, jadi meriahlah Jumaat malam. Itu ikatan, satu benda yang tak terfikir masa belum PKP ni, tak terfikir benda tu. Kita duk tunggulah nak buat perjumpaan reunion Reunion payah nak buat, tapi rupanya Allah bagi satu kelebihan bila buat online macam ni, ramai yang boleh jumpa yang tak pernah kenal pun, ada cucu ni hak baru tu tak kenal, baru salin dalam BKP, tengok dah tengok dalam ni. Allahumma salli ala Muhammad. So yang pertama tadi ialah ibu dan ayah mesti rajin. Yang kedua ini mudah, sebab benda ni adalah satu yang kita ada handphone, kita ada iPad, kita ada TV kat rumah. Yang kedua ialah memperlihatkan atau mendedahkan anak-anak kita dengan video orang baca Quran. Kita tak baca Quran sedap sangat, tapi dalam tu ada ramai orang daripada Indonesia baca, orang daripada Malaysia sendiri. Yang ada perempuan tu Farhah tu saya suka tengok dia baca Quran. So kita perdengarkan baca Quran. Subhanallah, sambil kita masak kat dapur, kita buka video Quran, alunkan bacaan Quran daripada video tu tadi. Kalau kita boleh buat
setiap hari pagi-pagi start dengan video. Pasal dia anak-anak buat kerja, dia tengok video Quran tu. Semoga dia dapat membaca Al-Quran sama-sama. Okay. Sebab apa? Sebab dengan kaedah tengok video ni, dia nampak lagi cantik. Satu, lagi cantik. Dia punya perhiasan dia, ada yang ada gambar orang baca Quran, ada pemandangan dia. Dia nampak tenang. Ada yang baca Quran dengan dia punya muzik latar dia. Tuan-tuan dan puan, sahabat yang dirahmati Allah dan juga Datuk Umi nak mengajak lah. Sebenarnya Umi dengan anak-anak kami ada buat channel Datuk. Barulah start belajar buat channel ni. Nama channel tu Ajariku Bercinta TV. Ajariku Bercinta TV. Nanti bolehlah tuan-tuan perempuan tengok, kita mulai dengan bacaan Al-Quran daripada anak bongsu ni. Kita baca dengan surah Al-Mulk dulu sebab Yasin dia panjang sangat dia nak rakam baca surah Al-Mulk. Dan tu ada salawat sikit, insya-Allah. Jadi mulalah pengisian itu dari masa ke baru ada 3 kot, baru ada 3. Anak-anak minasyid pun dalam video rakam sekali, insya-Allah. Jadi sama-sama kita meriahkanlah channel-channel yang ada unsur-unsur nasihat. Kalau dalam tu juga dalam Ajariku Bercinta TV tu Datuk Umi selitkan sekali. Ada lagu-lagu terkini, lagu terkini yang orang suka. Lagu Hindustan ada, lagu orang putih ada, tapi Umi nak jadikan lagu itu sebagai diorang boleh pusing, nak tarik anak muda. Sekarang ni kita orang tu ramai tengok ni, anak muda tak ada ni. Kita nak tarik anak muda, nak beritahu okey lagu ni guna untuk apa. Supaya mereka tahu bahawa boleh berhibur boleh dengan muzik okey, nak dengar, nak tengok lagu tak apa, tetapi kena ada tujuan dia supaya setiap benda yang kita buat tu ada dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab tu yang tadi tu kita mulakan dengan nasyid. Boleh nasyid, tak ada masalah. Ini ni kita kena banyak-banyak dengan anak-anak. Kita tengok bulan Rabiul Awal kan, marhaban. Kita tengok qasidah, irama tu kena ada, insya-Allah. Datuk pun ajar kami dekat PC dulu pun nasyid dengan adik-adik kan. Dalam tu sebelum tidur malam-malam tu banyak yang Datuk ajar, suruh kami aplikasi kat adik-adik yang dalam kumpulan, insya-Allah. Berkesan sampai sekarang Datuk, saya terima. Datuk kena buat lagi ni sama camp. Ramai orang minta. Dia orang kata, Umi kan ada buat sama camp. Dia orang tanya lah, kata kami nampak macam ala-ala dululah. Saya mak ayah dia pergi komen, kata saya tengok ni, saya rasa macam yang camp kami pernah ikut dulu, camp sama camp Datuk Hassan Ali. Kami cakap lah, saya suami isteri, kami ni versi Datuk. Patut dia ada macam baca-baca zikir-zikir dia sama. Itulah. Tapi ada satu Datuk yang cakap, tapi tak sama sebiji macam Datuk. Sebab kami waris datang tu, bila kami nak ambil anak tu, bila Datuk zikir tu, ya Allah tak tahu nak cerita. Dan benda tu sampai sekarang mereka tak dapat Datuk. Cari-cari yang terkini. Maksudnya, orang yang memulakan program. Masa zaman Datuk dulu mana ada camp lain duk sebut-sebut lah. Bila saya sebut dekat family, dia kata insya-Allah kalau ada rezeki mungkin Datuk akan masuk dalam usrah kita ni, keluarga. InsyaAllah kan dalam usrah. Tu pun kata Datuk dah mula sibuk dah. Dan cakap, oh Datuk Hassan Ali terkenal dengan sama camp. Alhamdulillah orang sebut-sebut Datuk. Itulah tinggalan kita insyaAllah. Umi pun menyusul ke belakang ni. Jauh-jauh kita ikut. Baik, yang kedua tadi. Yang ketiga ialah memperdengarkan bacaan Al-Quran. Jadi bagaimana cara dia? Kita sentiasalah bacaan Quran yang lazim yang anak-anak ikut. Contoh baca Al-Quran simple je kan, kita nak memulakan sesuatu, macam kami buat usrah, mulakan dengan Al-Fatihah. Bacalah. Betulkan bacaan Al-Fatihah anak-anak. Yang simple-simple mungkin baca surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kena anak-anak kena tahu. Ada 3 kali Al-Ikhlas, pahala dia dah sampai seolah-olah membaca satu Quran. Allahumma salli ala Muhammad kan. Selalu kita cakap macam ni, cantiknya Allah, baiknya Allah. Dia tahu kita ni malas baca Quran panjang-panjang. Dia bagi pahala dia. Surah Al-Ikhlas 3 kali baca, dia dapat pahala satu Quran. Jadi semasa masa ketika anak-anak mereka kecil-kecil dulu lah, masa dia orang bermain. Main kan dalam rumah tu ada playground tu rumah dalam rumah. Kita pasangkan Al-Quran. So dia macam dia ni dipanggil apa, minda luar sedar dia. Minda luar sedar tu dah rasa macam kalau dah hafal di mulut budak-budak ni umur 2-3 tahun dah boleh dah. Sebab bila kita sentiasa memperdengarkan bacaan Al-Quran itu, selang-seli dengan kalau nak guna yang anak-anak kecil tu kita belajar jugalah yang burung, kakak tu, tu kena bagi juga kan, supaya dia boleh nasyid. Tapi kita baca lagi pasal Al-Quran ni dia.
InsyaAllah. Jadi apabila dia di mulut dia dah macam di minda dia dah biasa dengan benda ni, akan menjadikan dia rasa bila lalu macam tu Fatihah dah tahu dah. Surah An-Nas dah tahu dah. Sangka peringkat daripada start, kalau macam Umi kecil-kecil tu daripada Ad-Duha. Kalau sekarang ni anak-anak kami buat macam sambung surah. Start dengan Ad-Duha. Okey, teka-teka kalau duduk saja main game anak-anak, okey, start Umi baca Ad-Duha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sambung. Dia boleh sambung. Sebab apa? Sebab benda tu dah dipasang-pasang setiap hari. Sambung. Baca surah Al-Fil, sambung. Baca surah Al-Tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sambung. Dia rasa macam dadah tu bagilah ceklet kan. Dia game. Menjadikan, maksudnya sambung menyambung Quran ni sebagai satu hiburan untuk anak-anak. Hiburan, dia rasa hiburan. Kemudian kita tetapkan, bagi tahulah. Ni hafal lagu best, tapi kalau hafal Quran lagi best. Sebab apa? Kita dapat rasakan Tuhan itu, Allah itu bersama kita. Tuan-tuan dan puan, tadi Mi kepentingan baca Quran tadi Mi nak selit juga. Sebenarnya perasan tak kadang-kadang kita rasa macam balas baca Quran. Kadang-kadang kita rasa macam rajin sangat baca Quran. Kadang-kadang kita rasa macam rindunya tengok Quran pun rasa macam berdebar-debar seolah-olah nak jumpa kekasih. Itu signal mengatakan apakah dia taraf ataupun bagaimana Allah tu dekat dengan kita. Kalau kita rasa macam berdebar-debar tengok Quran rasa Quran dia rasa macam boleh mengalir air mata, itu maksudnya Allah nak dekat dengan kita. Allah nak bercakap dengan kita. Baca Quran kan Allah bagi pesanan tu, afala tatadabbarun afala yaqilun, betapa Allah memujuk kita dalam Al-Quran. Tu bila kita nak baca Quran, maknanya Allah nak jumpa kita. Allahumma salli ala Muhammad. Indah kan hidup ini kalau Allah kita rasa macam Allah nak jumpa kita. Tapi kadang-kadang bila kita tengok Quran rasa malas nak baca Quran, maksudnya Allah tak nak jumpa kita. Na'udzubillah min zalik. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah Tuhan, kalau nak ambil nyawa aku, ambil dalam keadaan kita ni suka baca Quran, suka nak sembahyang. Jangan ambil nyawa kita dalam keadaan kita jauh daripada Quran. Ada ketika tuan-tuan perempuan, Umi sendiri pun kadang-kadang rasa macam Quran. Jadi kita kena lazimkan diri kita sentiasa merasa Quran kena dekat selalu. Dengan apa? Dengan caranya, inilah tip-tip untuk kita. Rasa mudah benda boleh buat. Sampai nombor 3 ni boleh buat lagi. Okey. InsyaAllah. Sampun tu Datuk. Masih Sila. 4. Ialah kita menceritakan kisah-kisah daripada Al-Quran. Contoh kisah Al-Fil. Ni Umi panggil ada Afaf anak-anak kecil kami tu. Dia duduk dia boleh dengar, tapi janganlah cerita macam kita cerita kat budak tingkatan 3, tingkatan 5. Budak kecil-kecil yang kita pasal kisah Al-Fil, bagaimana Kaabah telah diancam oleh seorang raja dari Mesir, Abraha. Ceritalah macam mana burung tu datang. Adalah efek story je kan. Kena belajarlah storytelling, tak jadi best tu. Bawa burung datang, dia pun tengok, subhanallah. Sampai sekarang bila kita sebut, dia tengok burung semalam, bila kita sebut burung ababil, bila dia tengok burung, kita, Umi, itu burung ababil ke? Tak, itu bukan burung ababil, itu burung murai, itu burung kakak tua. Maksudnya dalam kepala dia, burung ababil, Allah datang daripada syurga untuk membantu menyelamatkan Kaabah. Cerita-cerita dalam Al-Quran ni sangat menarik. Cerita kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana Yusuf dengan Siti Zulaikha, macam mana kisah Nabi Harun, macam mana kisah Allah menceritakan surah Al-Kahfi, kisah Nabi Daniel, subhanallah. Setiap cerita dalam Quran tu mengandungi teladan yang tidak sangat-sangat hebat. Yang Allah menceritakan, memberikan kisah tu. Maksudnya kisah dalam Quran bukan berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kisah lampau. Yang mana dia tu datang balik kisah-kisah Nabi terdahulu. Sangat menarik. Kalau Umi satu-satu lah, sampai kalau boleh ibu ayah tolong belilah satu buku. Umi ada satu buku besar, kita namakan dia story, dipanggil kisah sebelum tidur. Orang putih kata apa Datuk? Bedtime story. Gitu. Kita ada. Kalau kita kisah, dia ada kisah Rapunzel, kisah Cinderella, kisah apa kisah yang hak dalam orang putih itulah. Kita ada kisah kita. Kisah Nabi Muhammad, tak habis cerita Datuk sampai sekarang duk habis cerita dia. Sebab cerita ni memang indah, memang cantik. Dan kalau cerita direct daripada Quran, kita bacakan Quran tu sikit, lepas tu kita buat huraian, kita cerita dekat anak-anak kita. Subhanallah.
Jadi anak-anak pula bila anak dah remaja, dia cari buku-buku tapi dalam bentuk cerita yang baru. Dan anak-anak pula sekarang ni dia akan cerita kat kita. Umi tahu tak kisah kenapa pada zaman Anusi? Zaman apa? Zaman Khalifah Uthmaniyah. Macam mana kisah Al-Fatih? Dia pun sendiri cerita kat kita. Sebab apa kita dah ajar cerita dapat Al-Quran. Ini cerita yang baru-baru bukan dalam Quran. Tapi kisah-kisah perjuangan sahabat. Kalau kita lazimkan daripada diri mereka ni, mereka nak jadi diri mereka, ruh mereka ni, perjuangan nak jadi kuat. Macam mana sahabat-sahabat dulu kuat. Macam mana kisah perjuangan Ali bin Abi Talib. Macam mana kisah Sumayyah. Kan ada lagu-lagu ni kan. Kisah perjuangan. Allahumma salli alaihi wasallam. Banyak. Subhanallah. Banyak sangat kisah-kisah ni. Ada kisah ni sekarang dijadikan lagu. Anak-anak ni jenis semua suka nasyid dah tu. Suka macam mak dia. So nasyid lagu Sumayyah. Sumayyah kau dibunuh di dunia sementara. Baru dia rasa perjuangan kita ni. Kita duduk kat dunia ini adalah sementara saja. Beritahu anak-anak. Jadi pada kisah-kisah daripada Al-Quran dan kisah-kisah daripada sahabat-sahabat perjuangan tadi, dia buat gambaran macam okey, sekarang dia bermain PUBG, dia orang main juga ni, dia orang bisnes, dia orang ada hiburan, tetapi dia akan kembali kepada Al-Quran, dia akan kembali kepada Islam, insya-Allah. Dan doa ibu ayah, jangan lupa kita dalam cabaran mendidik anak-anak sekarang, doa kita, keyakinan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala jangan pernah kurang. Datuk sentiasa yakin. Kadang-kadang kita pun kata apa, iman yazid wa yanqus. Iman tu naik turun normal. Kadang-kadang kita iman pada pagi kuat tapi petang dia kurang sikit. Begitu juga dengan anak-anak remaja kita. Kita tak boleh mengharapkan 24 jam mereka jadi orang baik. Kadang-kadang dia terselit juga, pusing-pusing sikit, kadang-kadang bergaduh dengan anak-anak ni kan. Ada bertelingkah pendapat dia. Tapi macam mana kita settlekan benda tu, yang mana kita mengajak kita kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah. Sambung untuk terus Sila. Nombor 5, Umi, setiap orang daripada anak-anak kita membelikan satu Quran yang dia suka. Ada Quran yang basic. Kami ada banyak Quran dekat rumah. Sampai dekat ruang tamu ada satu rak Quran saja. Itu Quran yang macam kalau orang luar datang, kalau ni kita buat tazkirah ke kat luar tu Quran. Tapi dalam bilik masing-masing ada Quran yang mereka suka. Macam anak perempuan pink kan. Dia suka pink. So kita carilah Quran yang kulit dia pink. Yang pink, yang tebal sikit, yang besar sikit. Bila dia buka, dia baca dia seronok. Hak laki-laki pula suka warna hitam. Cari dah kulit warna hitam. Cari kulit ni. Tanyalah dia. So bawa dia. Masa tu kita Umi akan bawa. Kata okey, hari ni semua orang pilih Quran yang disuka. Dia carilah. Mungkin kita perlukan sedikit dana lah. Dana untuk beli Quran yang mereka suka. Buat Quran yang mahal-mahal sikit tu dia bukan harga RM10 lebih Datuk, dalam 40. Tak apa. Janji dalam tu ada banyak ayat yang boleh bagi input anak kita. Sebenarnya tuan-tuan puan, bila Umi sangat sedih kalau ada mak bapak yang mengambil dia ambil sikap sambil lewa. Kalau anak-anak dia tak baca Quran, tak apa macam mana, dah suruh dah macam-macam tapi dia orang tak jadi juga. Bila tengok muka dia, jangan mak ayah, jangan putus asa. Dia kata entah anak-anak saya tu ni merempit, pasal tak tahulah nak buat macam mana. Allah masalah, jangan sebut. Pantang saya, jangan sebut, tak tahulah buat macam mana. Tahu, doa terus insya-Allah. Itu juga dengan ni, sebab kita ni ibu kan, pagi ni ada ibu yang tengok rancangan ni, ibu kita mengandung anak kita 9 bulan susah, bukan senang. Setiap minit, setiap saat kita sendiri yang tahu bagaimana anak itu dalam perut kita. Dan kita doa, ya Allah ya Tuhan, kalau anak ini lahir, jadilah anak yang soleh-solehah. Takkanlah kita nak lepas tangan kalau anak kita tergelincir. Takkanlah kita rasa putus asa kalau anak yang kita mengandung 9 bulan tu kita lahirkan dengan susah payah. Kita bergelut dengan kematian, tuan-tuan. Bukan tuan, perempuan, ibu-ibu. Kita bergelut dengan kematian untuk melahirkan. Kita tahu ada orang meninggal melahirkan anak dan kita tahu untuk berjuang. Berjuang sungguh-sungguh. Saat melahirkan mereka itu masih ingat. Setiap anak Umi, 5 orang ni semua berbeza. Ada yang memang Allahumma salli teruk sakit. Itulah dia ibu. Sebab tu rahim ibu tu kuat. Sebab tu ikatan ibu dengan anak kuat. Sebab memang dia kuat masa mengandung, masa melahirkan. Kemudian membela. Umi percaya ibu-ibu yang dengar ni, banyak kita yang jaga anak kan. Bagi susu anak sampai 2 tahun, makan minum dia. Tapi bila sudah membesar, takkan kita nak serah dia dekat pakwa dia. Takkan kita nak serah didikan dia kepada makwa dia yang boleh mencanangkan kehidupan dia balik. Takkan kita nak biarkan anak kita terlanjur. Dan benda tu
tu ibu-ibu ayah-ayah kita. Ada ibu yang kata tak tahu anak dia tak nak pakai tudung. Saya tanyalah, Kak, anak tak pakai tudung Tak tahulah Umi, dulu pakai tudung, sekarang tak nak pakai dah. Allah, jangan. Terus, kita boleh paksa anak kita pakai tudung, bagi dia. Jangan bagi dia duit. Ini satu contoh lah. Bagi dia hukuman atas sebab dia melanggar suruhan Allah. Ini tak, dia bagi lagi anak hak lelaki tu tak nak sembahyang, dia tetap bagi hadiah motor hari jadi anak. Dia tetap bagi hadiah yang masa anak rasa macam okey je, aku tak ikut arahan Tuhan, aku tak sembahyang, aku tak baca Quran, tak jadi orang baik, mak bapak aku tetap sayang kat aku. Nampak? Bila kita bagi nampak Allah tak suka, mak bapak pun tak suka. Kita pun tak suka anak kita macam ni. Sentiasa maksudnya berusaha untuk menjadikan anak kita anak yang terbaik. Yang takdir tu qaddarallahu alaih. Itu ialah apa yang Allah takdirkan untuk dia. Tapi kita ni, pihak kita. Right? So, belikan Quran. Beli Quran, beli buku, buku-buku kisah-kisah Nabi, bagi dia baca. Sekarang ni buat e-book banyak. Tuan-tuan, puan-puan, celah-celah ni saya nak minta maaf. Sebenarnya hari tu ada orang yang masukkan email untuk dapatkan Ibu Umi. Allah uji sikit Umi ni. Handphone Umi semua WhatsApp hilang. Jadi nak minta maaf, banyak data subhanallah. Jadi saya dapat salin. Umi pagi ni sekejap lagi saya akan bagi email Umi terus, takut jadi lagi kat handphone. Hantar email kat terus. Email terus lah, hantar ke email. Beritahu bahawa saya nak Ibu Umi. InsyaAllah saya ramai yang hantar. Hantar ke handphone. Rupa-rupanya benda sementara yang Datuk dia boleh hilang. Allah. Saya pernah jugalah sebab nak hantar ibu ni. Ibu dalam puasa insya-Allah dia nak siap dah ni. Cari balik dia tak dapat. Okey, mohon yang dah menghantar ke WhatsApp Umi, hantar semula ke email Umi. Email Umi umimaudah@gmail.com. umimaudah@gmail.com. Hantar ke email. Insya-Allah jadi kita akan Dia satu ke dua? Satu je Datuk. umimaudah@gmail.com. Tolong catat boleh je hantar. Sebab kita ada 2-3 buku yang terbaru, buku tentang masalah remaja pun Umi nak bagi percuma ibu ni. Sebab ibu ni dia tak ada cah apa-apa kan. Kita send je lah. Penulisan-penulisan yang sedikit lah, memberi nyumbang pokok lah. Mana tahu sumbangan itu boleh memberikan impak kepada kehidupan anak-anak remaja kita insya-Allah. Baik. Nombor 6 adalah mengajar anak baca surah sebelum tidur. Surah lazim tadilah. Masih dia orang main kalau kita ajar masa sebelum tidur. Kita ajar dia sebelum tidur, kalau boleh jangan dengan handphone. Sebab handphone tak boleh bagi pelindung kita. Tapi kita baca Al-Quran. Anak-anak ni takut baca Quran. Sekurang-kurangnya mereka baca 4 kul sebelum tidur. 4 kul sebelum tidur. Yang ketujuh, Al-Quran beritahu anak kita. Anak, Quran ini dekat dunia pun dia jadi teman. Dalam kubur pun dia teman. Sebab dalam kubur ni siapa-siapa pun, siapa yang membaca Al-Quran, maka Quran ini akan menjadi pembela kita dalam kubur. Dia akan kalau nak dapat azab kubur, Quran kata aku bela kamu. Buat orang ini masa dekat dunia dia baca Quran. Yang ke-8, yang terakhir sekali Datuk, Al-Quran adalah mukjizat terbesar. Bagi tahu dekat anak-anak hebatnya Quran ini. Kalau orang kena histeria baca Quran, orang yang selalu lazim baca Quran, Allahumma salli alaihi wasallam. Dalam anak Umi 5 orang, Allah bagi yang paling bungsu tu, tak bungsu sekarang yang hafiz tu, adalah seorang sahabat demi kena histeria. Histeria kan biasalah dia tak stres. Kami pun bawa lah anak hak bungsu. Dia tengok anak tu pun dia hilang. So dia takut. Sebab apa? Pada anak Umi tak belajar lagi pun, tak belajar dari syifat tak apa, tapi dia baca Quran. Dia baca Quran dekat kawan tu, alhamdulillah lah. Lega lah dia punya histeria dia tu dengan bacaan Quran. Betul, hebat. Dia bukan hebat dekat anak Umi, tak. Sebab apa? Hebatnya dekat Al-Quran itu. Sebab apa? Sebab dia melazimi bacaan Quran dan menghafal Quran. Quran duduk dalam dada dia. Sebab tu orang kata macam Al-Hafiz ini seolah-olah Quran yang berjalan. Dia duduk kat jantung dada dia. Sebut petik je mana-mana surah dia boleh baca, subhanallah. Orang macam ni syaitan takut. Kalau dia baca ayat kursi tak sama je dia baca ayat kursi. Darjat dia tak sama. Kita baca tak kena tajwid, tamakal sebagainya, dia baca dia kena. Dengan syaitan ni. Bagi tahu bahawa kehebatan Al-Quran ini. Bila kita perasan tak, beritahu anak-anak ni, perasan tak bila kita baca Quran kita rasa macam lega. Perasan tak masa nak exam kalau kita baca ayat kursi boleh
jawab soalan lebih tenang. Perasan tak kalau kita baca, bagi tahu supaya dia ring dia punya pemikiran, kata oh macam tu Quran pada diri kita. Dan sematkan pada anak-anak sentiasa Quran. Jangan jemu, jangan putus asa. Anak kita jauh dengan Quran, kita yang bertanggungjawab untuk pulangkan mereka semula kembali kepada Al-Quran. InsyaAllah pagi dia menyatu. Sampai tadi insyaAllah. Alhamdulillah. Para penonton yang hormati sekalian, 8 perkara tuan-tuan, 8 perkara. Ini introduction ni tuan-tuan, sebab pendidikan Al-Quran ini sampai kepada peringkat kita menghayati, kita dapat melakukannya dan kita dapat rindu, hari-hari kita rindu kepada Al-Quran. Bukan rindu kepada nak itu, nak ini, rindu nakkan hadiah pada hari jadi dan sebagainya, rindu nak bertemu siapa-siapa, rindu nak melihat apa pun, tapi yang ni rindu kepada Al-Quran, rindu kepada kalam Allah. Jadi saya rasa Ustazah akan terus mungkin dalam beberapa minggu kita berjumpa nanti tuan-tuan. Tapi saya nak bagi tahu hari Sabtu, hari Ahad ni, kalau misalnya saya akan bagi tahu seminggu lebih awal. Kalau misalnya saya ada program kuliah subuh atau kuliah duha, mungkin kita tangguhkan dulu yang kuliah online ni, insya-Allah. Tapi apapun kuliah subuh, kuliah duha dan sebagainya, kalau saya terlibat di masjid, di surau, di madrasah, di mana-mana pun, dia akan ditayangkan secara online, secara live, insya-Allah. Jadi yang akhirnya saya dah simpulkan dalam 1-2 minit akhir ni, apakah kesimpulan yang terbaik? Sebab kami selangkan ini hari-hari Khamis. Hari Khamis Ustazah, minggu yang pertama namanya Ustaz Muhammad Nazri. Minggu yang kedua namanya Ustazah Umi Kalsum. Ustazah Umi Kalsum Husin. Ustazah Umi Kalsum ni ada Akademi Al-Quran di Kelang. Dia ada Akademi Al-Quran. Dia belajar di Azhar dan saya rasa bagus. Cara persembahannya bagus, cara dia strict, orangnya sangat strict lah. Dalam strictnya itu dapat menawan orang-orang, anak-anak muda dan sebagainya. Apa dia kata Ustazah? Dah lama juga dia buka Akademi Quran tu. Ini Akademi Quran ni meant khusus untuk orang-orang dewasa Ustazah. Bukan untuk kanak-kanak. Orang dewasa maknanya yang tidak terdedah dengan Quran, tidak boleh baca Quran. Apa dia kata? Orang umur 60-70 tahun yang datang berjumpa dengan dia salute, dia angkat topi dia. Sebab dia tak ada malu, dia tak malu. Antara mereka dia tak malu, dah hilang malu. Tetapi yang sedihnya dia kata, ada di antara mereka yang buta Al-Quran langsung, tak kenal huruf. Jadi bila tak kenal huruf ni, perempuan ni, jangan putus asa tuan-tuan, jangan putus asa. Kenal huruf. Kalau sebelum kita mati dah kenal hijaiyah tu yang 28 tu, kita dah kenal huruf tu. Itu pun dah ada satu percubaan yang kita buat. Kita tidak untuk mendekati Al-Quran dengan huruf-huruf yang sedemikian yang kita ada dalam kepala kita. Tapi kalau misalnya kita dah buta huruf dan terus buta bertemu dengan Allah, tak buka Quran, tak tahu langsung dan tak teringin pun untuk kita belajar Al-Quran, mendekati Al-Quran, ini susahlah. Saya pun tak tahulah macam mana nanti kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab salah satu yang akan ditanyakan tadi, ditanyanya, ma imamuka. Ma imamuka ni siapa? Siapa imam kamu? Jawab tu apa dia? Al-Quranu imami. Al-Quran itu adalah penguluku, imamku. Akan ditanya. Ni soalan yang keempat tu. Dia ada 6 soalan kubur. Soalan yang keempat ni, inilah yang ditanya. Siapa imam kamu? Jawapannya ialah Al-Quranu imami. Quran itu imamku. Tapi kalau kita tak ada Al-Quran tu, tak jawab macam mana? Yang tanya ni siapa tuan-tuan? Yang tanya ni bukan guru besar, yang tanya bukan invigilator, yang tanya ni bukan ustazah, yang tanya ni bukan profesor, yang tanya ni bukan nakir, tuan-tuan, bukan nakir akan tanya kita. Masya Allah, Masya Allah. Sebab itulah ustazah, saya rasalah antara orang yang sangat-sangat gembira, sedar dan suka tuan-tuan Al-Quran ni, saya nampaklah macam mana dia didik anak-anaknya kan. Alhamdulillah. Inilah banyak-banyak tips yang dia beri tadi tuan-tuan. Banyak tips. Menyanyikan lagu, menasyid-nasyidkan Al-Quran sebagai bedtime stories daripada Al-Quran. Masya Allah tuan-tuan puan selalu refer kepada Al-Quran, Apa dia kata tadi? Sambung. Sambung. Baca. Dia baca sikit, sambung. Dia baca sambung. Baca sikit, sambung. Ustazah, ada satu orang ustaz, orang Kedah lah, pasal pelak-pelak Kedah. Ustazah, dia ada van. Dia dengan anak dia. Kenal kawan.
Kawan dekat Pendang. Tuan-tuan, anak dia ada 4-5 orang anak dengan isteri sekali. So dia sambil buat kita, dia akan baca Quran, sambung. Ziad belakang tu, sambung. Dia pun sambung. Sampai isteri dia kata, Mama, sambung. Allah, sepanjang perjalanan tu, saya tengok dia punya video tu. Masya Allah, saya kata inilah dia. Jadi sepanjang perjalanan, ditakdirkan di langgar lori, mati semuanya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, mati dengan Al-Quran. Kan? Ini dia. Jadi, betul dia sekalian. Dia itu dah ketagihan. Sampai ketagih Al-Quran tu tadi. Ini yang kita dah sampai ketagih Al-Quran. Tak boleh baca Quran sebelum sebab Isyak atau sebab maghrib tak baca Quran. Nak tidur, tak boleh tidur. Sebab ketagihan itu tak dapat ditunaikan. Iaitu Al-Quran. Itu saja dalam 1-2 minit yang terakhir. Apa dia? Saya nak bagi kepada para penonton kita. Baik, okey. Waratili Quran tartila. Sebelah kata Allah. Kalau baca Quran tu baca dengan bacaan yang terbaik. Kita nak baca Quran, kita dapat rasa sendiri kita baca itu sedap ke tidak. So contoh, ada sahabat kami tu yang Ustaz naik van tu, dia adik kepada arwah best friend suami saya. Yang mana dia, keluarga dia tu, ayah dia, bertantuk guru kat Yayasan Khairiah ni, yang memang orang hormat sangatlah. Daripada ayah dia dididik semua anak dia 8 orang tak silap. 8 orang tu semuanya boleh membaca Quran berlagu, taranum. So kita ni taranum ni, Umi tak pandai sangat taranum, tapi saya arwah ayah ialah ustaz guru Quran yang memang dia mewakili Terengganu. Satu ketika dalam tahun 70-an. So jadi anak dia yang lelaki semua dia ajar taranum, perempuan dia tak sempat. Ada kakak yang 1-2 kot, so yang nombor 2 dia sempat taranum. Ajar taranum lah, dan cucu kepada arwah ayah sempat mewakili Terengganu ke peringkat ni lah masa di sekolah menengah. Maksudnya ada sedikit suara-suara taranum. So ambil hak sikit tu lah saya ajar anak saya. Jadi Umi ajar anak Umi, kita bacalah sedap sikit contoh. Tapi pagi ni kita baca Al-Fatihah macam Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Boleh kita baca macam tu, tapi macam bila Umi jadi imam qiyam ke ataupun kita nak bacakan Quran dalam kelas, kita baca dengan bacaan yang lebih sedap. Pada kita lah, tak tahulah ni. Jadi Umi nak baca sikit Al-Fatihah dalam Al-Fatihah yang dipanggil apa, taranum saya sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sikit, lepas tu kita suruh. Ini boleh jadi Johan ni memang suara ada dan semuanya tuan-tuan puan, insya-Allah. Agaknya yang apa ni kakak nombor 2 tu dapat taranum. Kalau singgah kepada ustazah ni ke Johan antarabangsa katanya. Allah Akbar. Dengan Farida hantar dengan Rogaya Sulong. Rogaya Sulong tu dekat dengan masalah ke tidak? Dekat rumah saya. Sempat jumpa masa arwah ayah hidup, dia bawa kami pergi jumpa Rogaya tu. Subhanallah, suara dia tu. Kami pergi tu. Tapi itulah masa tu saya kecil lagi. So ayah ajar ni yang best 5 orang anak dia yang atas taranum. Tapi Allahumma salli sama Mak Datuk saya yang Syekh ni, bila mana Al-Quran tu menjadi ni, arwah ayah ni kan kita mengigau malam-malam. Bilik ayah ni sebelah bilik Umi. So dia bila dia mengigau, dia bangun duduk, kami ingat apa? Dia baca Quran. Dia baca lagu. Dia baca Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Ayah ni pejam mata tapi dia mengigau. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad. Daripada dia muda bila Quran dia mengigau pun punya Quran. Kami tak sampailah tahap tu kan. Maksudnya itulah orang pada ialah ahlul Quran, arwah ayah. Dan dia sampai dia meninggal awal Datuk, umur dia dalam 60 lebih dia meninggal. Banyak ilmu-ilmu dia yang kami tak sempat. Sebab tu saya pesan ke anak-anak, bila mak ayah masih ada kan, ni kat sini anak-anak kalau ada yang menonton ni, pesan ke anak kita, sementara kita masih ada ni, ambillah sebanyak mana ilmu.
Tuan Cik Umi ni bila masih hidup, bagi je. Kalau nak belajar ilmu pengucapan awam belajar, nak belajar ilmu taranum belajar dengan Umi. Sebelum Allah ambil nyawa Umi. Nabi kita tak tahu masa tu kehilangan. Saya tak sempat kecil masih lagi awal dalam umur 20 lebih, banyak ilmu yang tak sempat ambil dengan arwah ayah. Kita tak tahu. Jadi insyaAllah. Datuk ni pun nak cedok banyak ilmu Datuk ni. InsyaAllah. Itu je Datuk, insyaAllah. Okey. Terima kasih para penonton dan mati sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, inilah dia perkongsian santai-santai macam ni tuan-tuan dan puan. Tetapi saya merasakan inilah tuan-tuan cara persembahan pagi-pagi. Hari Sabtu nak buat apa tuan-tuan dan puan? Kalau kita tak buka telefon kita, tak buka laptop kita, tak buka apa pun untuk mendengar ni, kita nak dengar apa tuan-tuan? Tuan-tuan fikirkan. Kalau misalnya hari Sabtu tak buat, tak kerja, tak mengajar, tak pergi pejabat, tak pergi berniaga, pergi tutup tuan-tuan dan puan, tak juga kita buka Al-Quran, tak juga dengar Al-Quran. Saya tak tahulah macam mana pilihan kita dalam hidup ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya harap sangatlah tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama. Bukan kena bayar pun tuan-tuan. Bukan kena bayar pun. Saya tak pernah bayar pun ustazah yang bersama-sama dengan saya hampir 2 tahun tuan-tuan. 1 sen pun saya tak pernah bayar, tak ada. Inilah dia. Ini barulah saya tahu tentang macam mana bahawa keikhlasan dan kejujuran itulah punca kekuatan. Mana boleh bersiaran sampai 2 tahun tuan-tuan, pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Kadang-kadang sama dengan TikTok, saya satu hari tuan-tuan dan puan, kadang-kadang sampai dekat 8-9 kali tuan-tuan ke udara tuan-tuan dan puan. Tapi mana nak dapat kekuatan itu? Inilah ada kekuatannya. Keseronok. Ada satu keseronokan. Bukan seronokan nak menunjuk apa-apa. Apalagi saya nak tunjuk dalam hidup ni tuan-tuan dan puan. Tapi keseronokan kita untuk menghiburkan jiwa kita. Jiwa yang kosong ni. Nak diisi jiwa yang kosong. Nak isi jiwa yang kosong. Nak isi rumah, saya dah isi rumah. Nak isi kereta, saya dah isi kereta. Nak isi ilmu dunia, saya dah isi ilmu dunia. Apa lagi tuan-tuan? Isi ilmu Quran, takungan Quran tu yang besar tu, kosong tuan-tuan, kosong takungan tu. Jadi inilah yang nak diisi tuan. Inilah ustazah bantu, teman-teman lain bantu. Yang saya sebut tadi Ustazah Umi Kalsum Husin bantu kita sama. Ada satu lagi ustaz juga dia hafaz Quran juga daripada Mesir, Ustaz Ridwan namanya. Saya kembarkan dengan Ustazah Kalsum Husin tu dalam program yang lepas kan tuan-tuan. Bagus tuan-tuan, cukup bagus. Jadi dia pun yalah, kadang guru-guru Al-Quran ni kadang-kadang tuan-tuan dia tak boleh kecewa. Sebab Ustazah bila kita bincang tu, ada 2 kelas, saya ulang ni. Ada 2 kelas yang biasanya pendaftarannya di masjid, di surau, madrasah ramai pendaftaran awalnya. Sampai 50-60 orang. Tapi bila dah sampai dekat 5-6 sesi, dan Al-Quran ni dah mula baca seorang-seorang, tuan-tuan dan puan, seorang-seorang akhirnya mengundur. Kadang-kadang 3-4 orang daripada 50-60 orang. Akhirnya, kelas terpaksalah dibatalkan kelas, tak dapat diteruskan kelas, tidak ada sambutan daripada mereka yang hadir itu. Takut bila dah sampai kepada membaca. Macam mana kita belajar Al-Quran kalau tak nak membaca, tak nak tahu, tak boleh tuan-tuan. Mesti kena baca. Dan mesti baca kalau yang macam cantiknya cara talaqi begitu person to person, eyeball to eyeball. Seorang-seorang yang cantiknya begitulah. Saya diajar oleh mak dan ayah saya begitulah. Seorang-seorang. Ayah saya 8 orang anak tuan-tuan. Tiap-tiap seorang daripada dia tak pernah hantar pada orang lain. Dia tak pernah hantar. Dia tak puas. Dia mesti dia ajar Al-Quran. Mesti daripada dia. Mesti daripada tangan dia. Kalau nak lempang kita pun tangan kita yang melempang dia yang melempang kita. InsyaAllah. Jadi inilah tuan-tuan dan puan Ustazah ni kan. Saya sebenarnya cemburu dengan cara Ustazah didik anak-anak dia tuan-tuan dan puan. Inilah. Saya pun dah anak dah besar pun. Tapi tak ada. Bedtime story saya tak buat. Tak buat dia. Tapi yang macam baca-baca, saya baca diteruskan tu, itu memang boleh katakan memang dari asam garam dari kehidupan harian lah. Kerana cerita Al-Quran, buka Al-Quran, seronok dengan Al-Quran, belikan Al-Quran, itu memang saya ada buat lah. Tapi bedtime stories ni saya tak buat. Itu jadi kurang lah. Jadi kurang kat situ sekarang. Kan bedtime story dengan cucu-cucu lah. Cucu-cucu ni bila dengan datuk ni, Allah susah sikit lah Ustazah, sikit. Bila dah naik kat badan, bila dia dah naik kat kepala, susah. Jadi tak apalah itu. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah mudah-mudahan. Terima kasih kepada Ustazah, terima kasih kepada semua. Tuan-tuan kita jumpa lagi insyaAllah. Kalau misalnya ada perubahan tuan-tuan, saya akan bagi tahu melalui poster atau bagi tahu melalui notification, bagi tahu tentang program saya pada hari Sabtu, hari Ahad pagi seperti ini insyaAllah.
Cukup sekali itu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Kompleks Anjung Sulul Khatimah.